Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang berusaha saudara dan saudari pengurusi majlis yang dimuliakan pihak kepimpinan dan pengurusan Baitul Muslim dan tenaga-tenaga yang bekerja keras untuk menjayakan seminar ini. Yang dimuliakan lagi dihormati ustaz-ustaz, sahabat saya Ustaz Ibn Liu, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan hidayah dan taufiknya, hingga dengan itu lembut hati kita dan ringan kaki kita untuk melangkah ke taman syurga ini. Yang mana dengan majlis zikrullah, majlis ilmu ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat-Nya. Kita sering dilimpahi oleh nikmat, tetapi tanpa rahmat, nikmat tidak berarti apa-apa. Ya, kita dapat isteri itu nikmat, tetapi mendapat isteri yang solehah itu adalah rahmat. Mendapat anak itu nikmat, tetapi mendapat anak yang soleh dan solehah itu adalah rahmat. Dapat rumah yang sederhana atau yang luas itu nikmat, tapi rumah yang menjadi tapak bayangan kepada syurga baiti jannati, yang di dalamnya ada cinta dan kasih sayang, itu adalah rahmat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apabila Allah mengurniakan nikmat pada kita, diiringi ataupun disepadukan dengan rahmat-Nya. Dengan itu insya-Allah barulah kita akan dapat ketenangan, kebahagiaan di dunia. Lebih-lebih lagi kita akan dapat ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang hadir. Tentulah banyak masa yang dikorbankan, tentulah banyak tenaga yang dihabiskan, wang ringgit dan sebagainya untuk datang ke majlis ini. Anggap saja apa yang kita buat ini adalah usaha kita yang sedikit dan sekelumit untuk memburu kasih sayang Allah, keridaan Allah yang lebih besar dan lebih tinggi. Mudah-mudahan kita terus berusaha untuk berpenat-penat di dunia ni, supaya apabila kita berpenat di dunia, kita akan dapat berehat di hari akhirat. Kerana di dunia memang tempat berpenat, nanti di akhiratlah tempat kita berehat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran, fa iza faraghta fansab. Lepas satu urusan, lepas satu kerja, tumpu satu lagi kerja, tumpu satu kerja lagi, tumpu satu kerja. Kita tidak akan berhenti berlari. Kalau kita berhenti sementara pun hanya untuk mengambil nafas bagi meneruskan pelarian kita memburu cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu rahatuna. Syurga adalah tempat rehat kita. Tetapi jannah atau syurga itu hufat bir makarih, dikelilingi ataupun dipagari oleh kesusahan. Maka untuk pergi ke syurga itu telah paksa melalui jalan yang sukar, itu yang dikatakan jihad ataupun mujahadah. Kita menerima insya-Allah kepahitan, kepedihan mujahadah kerana kita dambakan kemenangan di syurga yang lebih manis. Sering saya ingatkan diri saya dan juga semua, mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis. Walaupun mujahadah itu susah, tetapi kalau Allah kendaki, Allah akan permudahkan. Sebab tu di samping mujahadah, jangan lupa berdoa dan berharap kepada Allah. Kerana apabila Allah permudahkan, segalanya menjadi mudah. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Kita minta Allah mudahkan urusan kita menujunya. Sebab itu Allah
Melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa, ya Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah Subhanahu wa taala mengajar nabinya dan nabinya mengajar kepada kita supaya dipermudahkan untuk hati kita mengingati Allah. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, tajuk yang diamanahkan pada saya pada petang ini ialah rumah tangga, asas perjuangan ataupun tapak perjuangan. Dan perjuangan itu tentulah perjuangan Islam. Subhanallah, bila dikatakan asas, itu adalah soal trust ataupun soal yang paling basic. Jadi artinya tajuk ini walaupun di akhir, tetapi tajuk ini adalah rumusan ataupun yang paling asas dan trust. Bila dikatakan rumah tangga itu asas, artinya kalau dikatakan perjuangan untuk ummah itu sebagai sebuah pokok yang ada pohon, yang ada dahan, ada ranting, ada daun dan ada buahnya, rumah tangga sebagai asas adalah akar tunjangnya. Sebab itu bila dikatakan perjuangan, apa yang dikatakan perjuangan ataupun jihad? Perjuangan yang sebenarnya ditarifkan oleh hadis Rasulullah ialah li'ila kalimatullahi al-ulia. Kita tegakkan hukum Allah tu supaya hukum Allah itu lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Peraturan daripada Allah. Apa yang Allah tetapkan itu diletakkan di tempat yang tinggi, kita berjuang untuknya. Itulah yang dikatakan perjuangan. Mari kita betulkan kadang-kadang persepsi kita terhadap kebahagiaan rumah tangga dan tugas ataupun tanggungjawab menegakkan hukum hakam Islam. Sebagai permulaan, ya, saya minta maaf kalau saya bawa perbandingan yang lain. Ada bezanya kalau kita kata kepada Allah, cinta Allah, ya, I love you, maksud you tu Allah, because I need you, dengan I need you because I love you. Dia ada beza. Betul. Yang mana yang lebih tepat? I need you, kita katakan kepada Allah, because I need you because I love you ke, ataupun I love you because I need you. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kita akan perlukan tiap-tiap keadaan. Sama ada dalam keadaan kita terdesak, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita sihat, kita memerlukan Allah. Tetapi kalau kita kata I love you because I need you, artinya terbalik. Kita hanya memerlukan Allah bila kita susah, bila kita tertindas, bila kita terzalim, baru kita hendak cinta Allah. Jadi dalam rumah tangga, sinonimnya begini. Ada orang yang mengatakan, kalau kita nak rumah tangga yang bahagia, kita tegakkan hukum Islam di dalamnya. Tetapi yang sebenarnya, tegakkan hukum Islam, insya-Allah kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Tujuan rumah tangga itu menegakkan hukum Islam, perjuangannya. Bukan kita gunakan hukum Islam itu untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Boleh faham maksud saya? Jadi, betulkan persepsi bahawa kita ikut Islam, insya-Allah rumah tangga kita bahagia. Bukan kita nak kebahagiaan, baru kita tegakkan yang dikatakan Islam dalam rumah tangga kita. Ini yang dikatakan perjuangan. Subhanallah, dalam rumah tangga ini, ya, selepas pembentukan takwim fardu muslim, dia pergi kepada perjuangan menegakkan Baitul Muslim. Ada saya terbaca dalam entry dalam Facebook, ya, ada satu kritikan ataupun pandangan daripada sisi lain yang mengatakan Baitul Muslim berbincangan tentang cinta, tentang pembentukan keluarga, tentang remaja yang mencari pasangan hidup yang baik ini, ya, sepatutnya tidak digembar-gemburkan. Perkara ini tak penting dibandingkan ada lagi aulawiyat ataupun priority yang lain. Subhanallah, kita nak elakkan kontroversi, ya, bahawa bagi saya, ya, untuk membincangkan Baitul Muslim ataupun yang dikatakan kita lurus dan tuluskan persepsi ataupun pandangan kita tentang mahabbah yang di dalam Islam ini sangat penting. Walaupun ada perkara-perkara yang mungkin penting pada yang lain, tetapi tidak mengurangkan fokus kita kepada persoalan ini. Ada orang mengatakan bahawa ketika remaja Palestin
sedang berjuang berdepan dengan tentera Israel, mempertaruhkan nyawa mereka dengan peluru, dengan api dan sebagainya. Remaja di Malaysia masih lagi bincang tentang hari Valentine ni, boleh ke tak boleh disambutkan lagi. Betul, ya? Mereka telah pergi jauh dalam marhalah perjuangan ketika berdepan dengan syahid, tapi kita masih bertatih dalam fikirkan tentang apa? Hari Valentine, hari ini. Sedangkan mereka telah pergi jauh. Subhanallah, setiap gelanggang ada pejuangnya. Kalau kita lihat, remaja Palestin ataupun pejuang Palestin, dia berdepan dengan perjuangan yang betul-betul berdepan dengan musuh. Tetapi perjuangan kita di Malaysia tidak kurang hebatnya, kerana kita sedang berperang dengan pemikiran, penjajahan dalam bentuk budaya. Di sana ada penjajahan senjata, di sini ada penjajahan budaya. Penjajahan budaya ataupun penjajahan yang dikata Al-Ghazul Fikri, penjajahan fikiran ini, subhanallah, hebatnya kadang-kadang lebih daripada penjajahan senjata. Kalau dijajah dengan senjata, kita bangun, kita lawan. Ya? Ketika tentera Amerika membuka aurat muslimat di Iraq, timbul pejuang Islam. Ya, ketika bom Amerika membunuh bayi-bayi yang masih kecil di Palestin dan sebagainya, bangun tentera Al-Qassam, pejuang-pejuang Palestin. Tetapi di Malaysia, bayi tidak dibunuh oleh peluru, tapi bayi dibuang di tong sampah, ditandas-tandas akibat penjajahan budaya, penjajahan fikiran yang silap menguruskan cinta. Kalau di sana tentera Amerika selak ataupun dedahkan aurat muslimat, tetapi dengan penjajahan fikiran, muslimat di Malaysia rela mendedahkan aurat mereka dengan sendiri. Bahaya penjajahan fikiran ini sebenarnya sama hebatnya dengan bahaya penjajahan senjata. Sebab itu bila dikatakan rumah tangga asas atau tapak perjuangan Islam, kita mesti nampak bahawa rumah tangga kita adalah alat menegakkan Islam, adalah matlamat. Jangan tertukar. Ya? Rumah tangga kita adalah wadah, dan menegakkan Islam itu adalah isi yang kita hendak. Jangan sampai tertukar. Menegakkan Islam itu adalah alat, rumah tangga kita yang menjadi matlamat. Ihfazullah yahfaz. Kita jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Kenapa? Kerana kita sudah hilang perkara yang paling asas. Fa'aina Allah. Di mana Allah dalam rumah tangga kita? Di mana Allah dalam keluarga kita? Bila kita abaikan Allah, kita pinggirkan Allah, maka kita akan ada masalah dengan hubungan sesama manusia. Justru para ulama selalu mengingatkan kita, selesaikan dulu hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah akan bantu untuk kita selesaikan sesama manusia. Selesaikan dulu soal akhirat kita. Nanti Allah akan selesaikan cabaran dunia kita. Tetapi kadang-kadang kita terlupa tujuan perkahwinan. Dan perkara-perkara inilah yang saya berbincang tadi dengan pengurusi One Heart Solution, bahawa saya akan bincang soal-soal basic saja. Kerana saya yakin input-input yang diberikan oleh para asatizah saya, para asatizah yang sebelumnya, termasuk sahabat saya Ustaz Ebit Liu, dah banyak. Ya, saya hanya mengingat-ingatkan, orang kata tacap-tacap sikit-sikit sajalah, yang mana perkara-perkara asas itu telah diselesaikan. Bila kita kata rumah tangga, dia beza dengan rumah. Beza antara home dengan house. Rumah dibina dengan kayu, dengan besi, dengan batu. Tetapi rumah tangga dibina dengan apa? Dibina dengan kasih sayang, dibina dengan cinta, dengan rindu, dengan kasih dan sebagainya. Jadi pastikan rumah kita menjadi tempat untuk membina rumah tangga. Ini penting. Yang di dalam rumah tangga kita itu, rohnya atau nyawanya ialah 3. Sakinah, kemudian mawaddah yang dikatakan cinta, warahmah kasih sayang, kelembutan ataupun ketenteraman tak ada, kemudian kasih sayang, dan juga yang dikatakan mawaddah cinta.
Subhanallah, mari kita tengok realiti keadaan rumah tangga Islam di Malaysia pada ketika ini. Supaya bila kita berkata nanti, walaupun pahit tetapi itu kebenaran. Saya selalu katakan, kalau kita tak mengaku kelemahan kita, kalau kita tak mengaku kekalahan kita, kita tak mengaku yang kita sudah jatuh ke dasarnya, kita akan terus jatuh dan jatuh. Tapi kalau kita akui kita sudah sampai ke paling bawah, tak ada tempat jatuh lagi, waktu itu baru kita boleh naik. Boleh faham analogi saya? Artinya kita kena mengakui hakikat rumah tangga umat Islam di Malaysia sudah sampai ke dasarnya. Dan kita boleh berusaha untuk dinaik semula. Tapi kalau kita ada deny syndrome, kita menafikan. Ada cerita tentang zina di kalangan remaja, kita deny. Ini peratusan kecil. Selalu datang macam tu. Rumah tangga kita ada masalah, penceraian dan sebagainya ini kes yang terpinggir. Ada suara-suara yang berkata begitu. Walaupun kecil, walaupun terpinggir, kita kena ingat bahawa bahtera yang besar, kalau lubang yang kecil pun tidak ditampung, dia akan tenggelam. Apatah lagi kalau lubang tu besar. Jadi kita kena akui. Baik, kita tengok KPI, Key Performance Indicators, ataupun yang dikatakan yang benda yang observable dan measurable. Boleh dilihat dan boleh disukat. Ada data statistik sama ada resmi atau tidak. Baik, cuba kita tengok. Nilai manusia ni ada dua. Satu, nilai dia dengan Allah. Yang kedua, nilai dia sesama manusia. Nilai manusia dengan Allah apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Nilai manusia dengan Allah ialah manusia, insan yang paling mulia di sisi Allah ialah takwa. Dan nilai manusia sesama manusia, kata Rasulullah, yang paling sempurna iman seseorang ialah yang paling baik akhlaknya. Akhlak. Jadi indikators kita untuk mengukur umat ini dalam keadaan baik atau tidak pada dua ini. Hablum minallahnya iaitu takwa, hablum minannasnya ialah akhlak. Baik. Dan takwa dan akhlak ini, walaupun takwa tu hahuna kata Rasulullah di dalam, Rasulullah merujuk kepada hati, tetapi takwa tu ada indicators dia. Ada petunjuk. Takwa itu daripada perkataan waqa atau wiqayah, prevention, menjaga, mencegah. Seperti mana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab bila ditanya oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Umar, apa yang dikatakan takwa? Seperti mana kita berjalan di atas duri, jalan yang dipenuhi atas duri. Jadi kita sentiasa berhati-hati. Waqa dan wiqayah, artinya berhati-hati dan menjaga. Menjaga apa? Hukum Allah. Jadi orang bertakwa yang paling mulia ialah orang yang sangat berhati-hati dan menjaga hukum Allah. Dan saya nak tanya, hukum Allah yang paling besar selepas syahadah apa dia? Solat. Solat paling penting. Sebab itu kalau kita tengok, nak baiki dunia kena baiki manusia, nak baiki manusia kena baiki hatinya, kalau nak baiki hatinya kena baiki solatnya. First thing first, tanya. Solat adalah kepala ibadah. Ada orang kita jumpa tak ada tangan, tak ada kaki. Pernah jumpa orang tak ada kepala? Tak ada. Allah tanya, solat dulu. Kalau hidup kita hewaya, kata orang Kelantan kucalana, berserabut, datang jumpa kita, Ustaz, saya ni hidup saya berserabut, nak mula daripada mana saya nak baiki? Masalah kewangan ada, masalah keluarga, selesaikan solat dulu. InsyaAllah dia ada chain reaction. Selesai solat, dia akan pergi nanti, perkara-perkara yang lain. Itu, Jadi indicators kepada takwa ialah solat. Dan mari kita tengok kaitan takwa dan solat dalam rumah tangga umat Islam sekarang. Kajian di Selangor, di tempat kita berada sekarang ni, bahawa 80% penceraian adalah disebabkan suami isteri tidak solat. Sebelum itu di Johor, saya Google, sempat Google, 90% pasangan yang bercerai kerana dia tidak menjaga solat.
Jadi artinya solat kita ada masalah dalam rumah tangga kita. Dan mengikut kajian tidak rasmi, 80% umat Islam sudah tidak solat. Sedangkan solat ialah inna, kata Allah. Sesungguhnya inna solata tanha anil fasya wal munkar. Solat boleh mencegah fasya. Fasya ialah kejahatan yang berkaitan dengan seks. Zina, liwat, pergaulan bebas. Mungkar, selain daripada itu, kejahatan yang lain. Jadi kalau suami berlaku zalim pada isteri, isteri curang pada suami, anak-anak tak taat kepada ibu bapa, tengok solatnya. Sebab kalau dia jaga solat, dia boleh mencegah kemungkaran dan juga fasyak. Jadi kalau dia tak jaga solat, artinya rumah tangga tu rapuh. Sebab tu kita tengok setiap 15 minit penceraian berlaku. Baik. Yang kedua, kita tengok akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak, kata Ibnu Maskawih, senada dengan definisi daripada Imam Ghazali, akhlak adalah perbuatan baik yang dapat dilahirkan dengan mudah tanpa melibatkan pemikiran lagi. Sekali lagi saya ulang. Akhlak adalah perbuatan baik yang dapat dilahirkan dengan mudah tanpa melibatkan pemikiran lagi. Artinya, kebaikan itu sudah serasi dan sebati, autopilot. Kalau ada pemikiran lagi, kalau kita salah dalam rumah tangga kita, katalah isteri, dia ada salah, nak minta maaf ke tak minta maaf? Nak minta maaf ke tak nak minta maaf? Kata gitulah, contoh tak nak minta maaf. Kemudian terbuka hadis, kata, terbuka ayat Quran, seorang isteri, kata Rasulullah, kalau ada manusia yang aku boleh perintahkan menyembah manusia lain, nescaya aku akan suruh isteri menyembah suaminya. Terbaca dia hadis itu, menusuk. Kemudian baru ketuk pintu suami. Bang, minta maaf. Itu bukan akhlak lagi. Itu baru perbuatan baik. Yang dikatakan akhlak itu, bila tersedar saja kita kesalahan, otomatik terus minta maaf. Tak melibatkan pemikiran dan mudah. Tak ada mujahadah. Kalau mujahadah pun sikit saja. Nampak orang susah, sehingga dikatakan di dalam hadis, tangan kanan membelanjakan, tangan kiri tak tahu. Itu dia kata sudah sebati dan serasi. Dan tanda akhlak ialah ulfah, kelembutan. Ulfah, kelembutan, lemah lembut. Kalau Allah nak kebaikan bagi seseorang, Allah bagi dia yufaqihu fiddin, ruang untuk dia memahami Islam. Itu tanda Allah nak bagi kebaikan pada seseorang. Tapi kalau Allah nak kebaikan pada satu keluarga, Allah kurniakan kelembutan kepada keluarga itu. Dan kita pertanyakan, big question, adakah kelembutan dalam rumah tangga kita? Subhanallah. Kajian menunjukkan setiap 18 minit seorang bayi luar nikah dilahirkan di kalangan umat Islam. Setiap 18 minit. Kenapa bayi luar nikah? Ini hasil daripada zina. Kenapa remaja zina? Kerana dia tidak dapat didikan daripada bapa dan ibunya. Kenapa ibu bapa tidak dapat mendidik anak-anaknya? Kerana ibu bapa tidak ada kelembutan dalam menasihati anak-anaknya. Hilangnya kelembutan antara bapa dengan anak, antara suami dengan isteri, antara isteri dengan suami. Bahasa sudah tidak lembut. Sedang, perlakuan sudah tidak lembut. Padahal subhanallah, bukan ketika menasihati antara bapa dengan anak, antara suami dengan isteri. Sejarah menceritakan dan diabadikan di Al-Quran, manusia yang paling baik Nabi Musa nak jumpa Fir'aun, manusia yang paling jahat. Apa nasihat Allah? Faqula lahu qaulan layyinan. Cakap lemah lembut. Yang itu, yang dikata innahu tagha tu. Innahu tagha tu Allah kata. Fir'aun ni jahat, degil. Itu pun Allah nasihatkan, faqula lahu qaulan layyinan, lemah lembut. Jadi bila tidak ada lemah lembut, ada masalah pada keluarga kita. Baik, sebab itu kalau kita lihat
Saya rasa saya cakap lagi 10 minit. Kemudian saya nak buka untuk kita berkongsi. Boleh? Ya? Subhanallah. Sebab itu kalau kita lihat, rumah tangga adalah petunjuk kepada ummah, kepada negara. Artinya rumah tangga okey, itu adalah kubu kita yang terakhir. Rumah tangga adalah kubu kita yang terakhir. Runtuh kubu itu, habis ummah ini. Ya? Cuba kita lihat kenapa Allah pentingkan. Ya, pertama, Allah telah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkan dirimu, kemudian keluargamu. Terus, bukan masyarakatmu, bukan negaramu, bukan umatmu, tapi keluarga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wida, khutbah yang terakhir, cuba kita sama-sama nanti balik buka. Di sana ada pesanan-pesanan Rasulullah, peringatan-peringatan Rasulullah yang fokusnya adalah tentang hak, tentang tanggungjawab, tentang peranan antara suami dengan isteri. Rasulullah ingatkan suami supaya menjaga nafkah, supaya memberi makan dan minum pakaian pada isteri dengan suasana kasih sayang. Di sana ada peringatan daripada Rasulullah, wahai isteri, jangan bawa tetamu ataupun orang lain ke dalam rumah yang tidak disukai oleh suamimu. Pesanan-pesanan yang terakhir daripada Rasulullah bukan tentang umat yang besar, tetapi dengan tanggungjawab keluarga. Yang akhir, Rasulullah kata, yang akhir. Sama juga pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Rasulullah ingatkan apa? As-solah, as-solah, solat, bukan jihad. Kerana apa? Kalau orang tu solat, dia akan jaga jihadnya. Kalau orang tu dia jaga isterinya, dia jaga rumah tangganya, dia akan jaga masyarakatnya. Sebab tu Rasulullah kata, kamu yang terbaik, khairukum wa khairu li ahlikum. Kamu yang terbaik ialah kamu yang terbaik dengan keluarganya, dan Rasulullah kata, aku adalah yang terbaik dengan ahliku, dengan suami, dengan isterinya. Subhanallah, saya kalau boleh saya ingin berkongsi. Kalau seorang tu dia majikan, dia baik dengan pekerja dia. Seorang tu PM ataupun dia seorang presiden, dia baik dengan rakyatnya. Seorang tu katakan dia bos, dia baik dengan anak buahnya. Belum tentu dia baik dalam erti kata yang sebenar. Mungkin dia boleh baik dengan anak buahnya, mungkin dia boleh baik dengan rakyatnya, mungkin dia baik dengan pengikutnya, tapi kalau dia tak baik dengan isterinya, dia tak dikira baik. Kata Rasulullah, kalau dia baik dengan isteri, insya-Allah dia akan baik dengan siapa? Dengan apa pekerjanya. Dia akan baik dengan rakyatnya kalau dia baik dengan isterinya. Sebab itu saya tuliskan dalam entry Facebook, Rasulullah itu dipercayai oleh suri rumahnya sebelum dia dipercayai oleh ummah. Memang Rasulullah sebelum tu dah digelar Al-Amin. Tetapi apabila Rasulullah membawa Islam, terus Rasulullah ditolak. Betul? Tetapi siapa yang terima dia? Siti Khadijah. Ya? Ketika Rasulullah terpinggir, dialah insan yang paling hampir. Betul? Subhanallah, saya nak tanya para suami lah. Ya? Senang ke isteri kita nak percaya kita? Susah. Kadang-kadang pendakwah hebat tau. Cakap sini, cakap sana, isteri dah tahu dah. Dia punya file, bangun subuh bila lewat, bila dia marah, bila dia macam ada. Tapi tidak. Siti Khadijah, bila Rasulullah kata, dia Rasul terus Siti Khadijah. Sebab apa? Track record hubungan Rasulullah dengan Siti Khadijah bersih. Tak pernah sekali pun nampak kecacatan, tampak kekurangan Rasulullah di Siti Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah kata Zammiluni, selimutkan aku, dan Rasulullah gemetar, waktu itu Siti Khadijah mengingatkan semua kebaikan-kebaikan Rasulullah supaya Rasulullah confident. Sebab Rasulullah memang baik. Kamu kata Siti Khadijah, menyambung silaturahim. Kamu baik dengan anak yatim. Kalau kamu buat macam ni, Allah tidak akan kecewakan kamu. Ini, ya. Ini kita kata rumah tangga. Sebab itu penting. Allah kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Rasulullah kata dalam khutbah widaknya, dan Rasulullah kata, khairukum
Ya, orang yang baik di kalangan kamu ialah yang terbaik di kalangan kepada ahlinya. Yang ketiga, kita tengok tertib perjuangan Rasulullah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa Islam keluar Baitul Muslim telah ditegakkan dalam rumah tangga Rasulullah sendiri. Pertama, Rasulullah seru ialah isterinya, betul, Siti Khadijah. Kemudian kepada siapa? Kepada anak angkatnya Sayyidina Ali. Kemudian baru keluar daripada Baitul Muslim jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, sahabat karibnya. Itu pun macam keluarga kepada Rasulullah. Jadi rupanya perjuangan Islam ni tertibnya ialah marhalah dia diri, keluarga, masyarakat, negara dan ummah. Dengar Allah akan tanya apa yang kita mampu buat tapi kita tak buat. Allah tak akan tanya apa yang kita tak mampu buat dan kita tak buat. Boleh faham Jadi sebab tu buat dulu apa yang kita mampu, baru Allah bantu kita untuk buat apa yang kita tak mampu. Itu tertib dalam perjuangan. Artinya Allah akan tanya tentang isteri kita. Allah akan tanya tentang anak kita sebelum Allah tanya tentang masyarakat kita. Dan inilah sambungan madrasah daripada rumah tangga ini, kita sambung kepada masyarakat. Saya ingin memetik kata hikmah oleh pepatah Cina. Tapi tak tahu cakap Cina, ambil erti je. Dia kata apa? Kalau setiap keluarga menyapu halaman rumah masing-masing, akan bersihlah seluruh negara. Kalau setiap keluarga sapu halaman rumah masing-masing, akan bersih seluruh negara. Saya tukar, yang dikatakan menyapu bersih ini bukan sampah. Tetapi kalau kita membersihkan kemungkaran di dalam rumah tangga kita, setiap orang jaga macam tu, insya-Allah kita akan menegakkan daulah dan ummah. Tapi kita lupa asas dan teras kita. Mother Teresa, ketika ditanya kepada Mother Teresa bagaimana nak lahirkan dunia yang lebih aman, dia jawab simple je, go home and love your family. Itu saja. Go home and love your family. Ini dikatakan pembentukan, asas pembentukan keluarga. Baik, ringkasan. Saya tidak akan huraikan ini, saya harap ada perbincangan selepas ini. I want to talk with you. I don't want to talk to you. Saya ingin sebenarnya mengajak, bukan mengajar, minta maaf. Tapi dah macam tu dia punya agendanya, sepaksa lah saya cakap dulu. Minta maaf sangat tuan-tuan. Bila cakap tu semangat sangat. Tapi sebenarnya dalam saya cakap tu, saya terbayang keluarga sendiri. Allah akan tanya kita yang mau cakap ni, apakah keluarga kita dah bentuk. Jadi saya harap begitulah. Saya berkongsi impian ini untuk kita sama-sama berjuang. Baik. Pembentukan rumah tangga yang menjadi asas dalam perjuangan mesti ada 3. Yang pertama, iman sebagai akar tunjang dia. Dalam rumah tangga tu mesti iman yang dulu. Nanti kita akan bincang kalau ada persoalan. Kalau tidak, saya akan uraikan. Selalu saya katakan, waktu dulu saya keluar dengan sahabat-sahabat daripada jamaah tabligh dan memang lama sama-sama. Dia kata very simple analogi dia. Saya gunakan ini. Dia kata kalau nak satukan kayu dengan kayu, kita guna paku. Nak satukan batu dengan batu, kita gunakan simen. Tapi kita nak satukan dua hati, kita guna apa? Guna iman. Dia kata. Antara cinta makhluk sama makhluk, mesti Khalik yang menyatukan. Tidak ada cinta yang kekal abadi sekiranya kita tidak cinta Allah yang abadi sebagai cinta yang utama. Jadi iman adalah dasar dalam rumah tangga. Yang kedua, syariat. Hukum hakam Allah menjadi term of reference. Rujukan bersama dalam rumah tangga tu. Bila ini halal, bila ini wajib, bila ini haram, bila ini sunat, bila ini makruh, bila ini harus, bila datangnya hukum Allah, isteri, suami, anak-anak, sami'na wa ta'na. Yang wajib sama-sama buat. Yang haram sama-sama tinggal. Bersatulah. Syariat ni umpama lampu isyarat. Merah, berhenti. Hijau, berjalan. Kuning, berhati-hati. Bersedia untuk berhenti, betul. Bila tiba 4 persimpangan, kita refer kepada lampu isyarat. Bila merah, ke sebelah sana, sana berhenti. Sini hijau, jalan. Selamat, betul. Tetapi kalau lampu isyarat rosak,
Sana jalan, sini jalan, berlaku pertembungan. Betul? Dalam rumah tangga pun begitu juga. Kalau syariat sudah tidak menjadi rujukan oleh isteri, oleh suami, masing-masing berpandukan kepada rasa hati dan minta maaf, nafsu masing-masing, maka hancur rumah tangga. Sebab tidak ada term of reference yang menjadi rujukan bersama. Subhanallah, bila kita buat macam tu cantik. Bila suami dengan isteri, suami kata macam ni, isteri kata macam tu, kan berbeza, betul? Mari-mari kita sama tengok-tengok abang punya pandangan ke ataupun adik punya pandangan yang dekat dengan syariat. Tengok-tengok pandangan isteri kita lebih dekat dengan syariat berbanding kita. Tunduklah. Kerana waktu itu kita bukan kena queen control, tetapi hakikatnya kita tunduk kepada Allah. Luntur dan leburkanlah ego kita. Betul? Kita bukan besar, Allah yang maha besar, jadi kita tunduk. Isteri pula bila dengar nasihat suami, tengok nasihat tu, walaupun pahit, walaupun menolak, tapi apa yang dikatakan suami ni benar. Tunduklah. Jadi baru ada rujukan bersama, baru aman. Jadi kalau iman itu umpama akar tunjang ataupun benih, maka syariat adalah pohonnya. Pohon dia. Saya cakap bernegara asas. Dan yang ketiga, akhlak. Itu adalah buahnya. Bila kita tanam benih yang betul, jaga akar tunjang yang betul, pohonnya kita jaga, dan akhirnya kita dapat buahnya. Buahnya apa? 3 tadi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Hari ini, minta maaf, banyak orang nak buah tanpa menanam pohon. Banyak orang nak buah, tetapi tanam biji yang lain, benih yang lain. Tengok-tengok, kenapa tumbuh lalang? Ya, benihnya lalang. Sebab itu nanti kita perincikan apa yang dikatakan iman sebagai tapaknya ataupun akarnya ataupun benihnya, syariat sebagai pohonnya, dan juga akhlak ataupun mawaddah warahmah sebagai buahnya. Wabihi wallahu alam. Saya buka untuk kita sama-sama berbincang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 2 soalan. Nama Sarina binti Zakaria. Saya ada 2 soalan. Yang pertama, apa komen Ustaz bagi pasangan yang berumah tangga, dia sebelum ni kedua-dua ni aktif dalam medan dakwah, dan tiba-tiba bila dia berumah tangga, mereka menjadi pasangan yang tenggelam. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, bagaimana nak mewujudkan atau melahirkan rasa cukup dalam rumah tangga. Maksudnya sebab orang perempuan ni kan dia banyak keinginan nak macam tu, nak macam ni. Jadi kita nak rasa benda tu lahirnya rasa cukup lah. Tak terlalu meminta lebih-lebih. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya punya 2 soalan. Minta yang maaf. Pertama, nanti dulu nak mana Sana ya? Mana saya tak nampak. Yang menyoal mana? Oh, sana. Minta maaf nak Kalau boleh satu-satu. Saya orang tua lupa lah. Kita satu-satu boleh Lepas saya soalan tu saya minta maaf Minta maaf sangat kalau fungsi. Kejap lagi saya bagi priority untuk soal Baik. Soalan tadi pada anak yang ni komen macam mana orang yang aktif dalam berdakwah tiba-tiba apabila berkahwin, dua-duanya da'i lah, dua-duanya orang kata aktivis Islam. Tapi apabila kahwin, perjuangan tu malam. Kemudian kedua-duanya macam lupakan perjuangan asal mereka. Baik. Ini yang saya katakan, kita kena betulkan niat. Kadang-kadang persoalan niat ini, di awal kita tak tahu tau. Tapi bila di pertengahan dan di ujung dia baru nampak. Contoh seorang tu dia kata, you bekerja kenapa? I bekerja kerana Allah. Maka dia pergi pejabat, dia buat kerja, fokus betul-betul kerja-kerja. Tiba-tiba ada suara-suara kata, itu kerja betul-betul tu gipang lah, gipang. Gipang apa? Gila pangkat. Oh tu kerja-kerja tu nak tunjuk dengan bos lah. Terus dia kata, aku ikhlas betul nak kerja, tiba-tiba orang kata macam tu. Tak nak kerja lah. Baru nampak
baru tersedar yang dia kerja tu untuk pujian dan ganjaran manusia, bukan kerana Allah. Sebab apa? Bila datang ujian ini sebenarnya, minta maaf ya, ujian ini dia bukan menentukan kita ikhlas atau tidak. Dia hanya menunjukkan kita ikhlas atau tidak dari awal lagi. Boleh faham? Bagi contoh, dulu kita belajar dalam sains, kalau kita nak tahu tu alkali ataupun asid, kita bubuh kertas apa? Litmus, betul. Kertas litmus ni kalau asid warna apa? Bila alkali? Okey. Yang benda tu asid atau alkali, waktu dia letakkan kertas litmus ke, ataupun dia memang alkali ataupun dia memang asid? Dia dah memang asid, sebab tu bila letak merah. Dia memang alkali, sebab tu letak jadi biru, betul? Orang ikhlas tak ikhlas ni, ujian itu hanya membuktikan dia ikhlas atau tidak. Bukan itu yang menjadikan dia ikhlas atau tidak. Boleh faham maksud saya? Sebab itu, tujuan perkahwinan ini ada kaitan dengan iman, ya. Ada kaitan dengan iman. Apa dia tujuan berkahwin? Back to basic. Tujuan berkahwin, soalan nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Pertama sekali ialah tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia apa? Untuk pertama, sebagai hamba Allah. Yang kedua, sebagai khalifah. Betul? Sebagai hamba Allah, dia kena jadi baik. Sebagai khalifah, dia perlu memberi kebaikan. Soleh sebagai hamba Allah, musleh sebagai khalifah. Betul? Ini tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Reason for our existence, ini tujuan. Subhanallah, ini basic. Jadi tujuan kita berkahwin adalah untuk melaksanakan tujuan hidup kita yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah ini amanah yang sangat berat, amanah yang ditolak oleh bumi, tolak oleh langit. Dalam surah Ibrahim, Allah menceritakan amanah ini pernah ditawarkan langit dan bumi, tapi manusia yang terima. Innahu, kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Memang sangat jahil dan sangat apa? Zalim. Dia terima amanah yang berat ini. Tapi Allah sayang manusia. Berat dia nak terima juga. Kata, macam mana Allah nak bagi ringan? Dia wujudkan kita secara coexistent. Dia wujudkan kita secara bersama. Supaya yang berat ini bila dipikul bersama-sama akan jadi ringan. Betul? Sebab itu manusia ni adalah makhluk yang bersama-sama. Diwujudkan secara bersama. Dan kata Allah, dijadikan berpasang-pasang. Sebelum adanya hubungan masyarakat, sebelum adanya hubungan negara, hubungan daerah dan sebagainya, wujud satu nukleus perhubungan antara manusia dengan manusia. Wujud di dalam syurga lagi. Iaitu apa? Antara Adam dan Hawa. Iaitu ikatan Baitul Muslim yang pertama. Rupa-rupanya pasangan hidup kita adalah pembantu kita untuk menjalankan tanggungjawab sebagai hamba Allah dan khalifah yang berat tadi. Sebab itu, pilihan kita pada isteri kita ataupun pada suami kita, subhanallah, Rasulullah menjelaskan, jangan dipilih hanya kerana rupanya, kerana hartanya ataupun kerana keturunannya, tetapi pilih agamanya. Sebab apa? Bila kita pilih agama, artinya dialah yang pembantu yang paling baik untuk memikul tugas berat sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Boleh faham? Artinya waktu itulah niat kita betul dalam berkahwin. Itu kata, perkahwinan itu alat. Cinta itu bukan tujuan. Cinta adalah jalan. Cinta sama manusia, cinta kerana Allah. Cinta kerana Allah untuk membawa cinta kepada Allah. Cinta suami kita, cinta isteri kita, itu cinta kerana Allah. Kenapa? Cinta kerana Allah untuk membawa kepada cinta Allah. Jadi cinta kita jalan, cinta Allah itu tujuan. Rupa-rupanya walaupun kita da'i peringkat awal, walaupun kita aktivis Islam, tetapi kita punya niat tak jelas. Itu yang menyebabkan kadang-kadang dengan ujian kita terpesong. Niat ni macam ni. Niat ini saya tak boleh nak gambarkan dengan itu. Niat ni kalau niat kita betul awal,
Kita betul awal, betul. Tetapi dalam perjalanan kita menjalankan niat kita tu, kita terpesong sikit. Contohnya kat sinilah ya, kita niat kita betul. Betul tak? Tepat. Niat kita berkahwin. Tapi terpesong. Tetapi kalau kita betul niat, Allah akan bantu kita untuk kembali balik kepada jalan yang benar kalau niat awal kita betul. Tapi kalau niat kita lari setengah degree, sikit saja, tapi makin berjalan, macam kapal terbang. Dia makin jauh, makin jauh, makin jauh. Boleh faham maksud saya? Sebab tu niat awal perkahwinan kita kena jaga. Jangan tertukar. Islam jadi alat, rumah tangga kita jadi matlamat. Bukan. Rumah tangga kita jadi alat, Islam menjadi matlamat. Ustaz Ibit mungkin dah cakap ini. Rumah tangga dakwah. Betul. Jadi itulah jawapan saya kepada tadi. Ya, kepada ini. Kepada jawapan itu. Mungkin niatnya. Kemudian yang kedua, soal hati. Niat itu di hati. Hati ni sifatnya bolak-balik, betul. Sebab tu saya dah katakan, ada setengah orang tanya pada saya dan saya kongsikan bersama. Ustaz, saya dah istikharah. Dan istikharah saya betul-betul. Istikharah, solat dan sebagainya. Dan saya pilih dia sebagai suami saya. Saya pilih dia sebagai isteri saya. Tetapi dah 5 tahun perkahwinan, kenapa ada cabaran-cabaran? Salah ke istikharah saya? Saya jawab dengan kata begini. Istikharah pun masih memerlukan mujahadah. Boleh faham? Pilihan kita tepat. Benih kita tepat. Tapi semailah pohon tu. Barulah ada buahnya. Tapi kalau kita benih kita betul tadi ya, iman betul. Tetapi kita tak semai. Hati tu bolak-balik sifatnya. Macam mana hati kita nak jadi aman, masukkan iman. Sebab tu zikir ni perlu selalu dalam rumah tangga. Zikir ni. Zikir pada hati manusia seperti mana air kepada ikan. Sebab tu bila kita suami isteri tak dah baca Al-Quran dalam rumah, tak baca hadis-hadis dalam rumah dan sebagainya, maka waktu itu rumah tangga tu macam dalam kuburan. Jangan bina cinta di dalam kuburan, gelap. Apa kata Rasulullah? Rumah yang tak dibacakan Al-Quran macam kuburan. Hadis-hadis daripada Rasulullah ni ada nur dia. Islam ni hidup. Islam ni cahaya. Saya sahabat saya, guru saya Ibn Liu, ya, saya kata, ya, bagaimana Saidina Umar, dia boleh peluk Islam? Dia baca surah Taha. Di dalam mana? Di dalam rumah adiknya. Betul. Artinya dalam rumah adik Saidina Umar tu ada nur kerana dibacakan Al-Quran. Jadi bila Saidina Umar datang dengan hati yang kasar, tetapi apabila nur dalam rumah tangga itu hasil bacaan Quran, meresap ke dalam. Ini saya katakan, walaupun anda da'i nombor 1, walaupun anda minta maaf guna ya, pencetus ummah ke, tapi tak jaga hati kita, insya-Allah dia akan malam. Kerana tidak ada jaminan beriman, kita beriman selamanya. Iman itu diuji. Yazid wa yankus. Berkurang dan nambah. Baik. Kedua, rasa cukup. Rasa cukup ni qanaah. Rasa cukup ni di hati. Betul. Bagaimana kita nak wujudkan rasa cukup? Tengok rumah tangga Rasulullah. Ketika para isteri datang dengan blok dia, blok Siti Hafsah 1, blok Siti Aisyah 1, jumpa Rasulullah. Nak tuntut ini, nak tuntut itu dan sebagainya. Allah turun ayat, dia kata ayat pilihan. Dalam ayat itu saya tak ingat, rujuk kepada video clips yang disampaikan oleh tuan guru kita, Syekhuna Habib Ali. Dia kata keluar ayat Quran yang kata, pilih wahai isteri Rasulullah, sama ada dia pilih Rasulullah atau pilih dunia. Ya. Siti Aisyah terus pilih Rasulullah. Semua pilih, tapi ada antara isteri Rasulullah, ya. Ini sejarah yang rare, tapi baca buku yang ditulis oleh guru kita juga, ya, Muhadir Haji Jul, ya, Muhadir Haji Jul, tentang kenali Rasulullah dan cinta. Ada di kalangan isteri Rasulullah yang ramai itu dia pilih dunia. Dan akhirnya apa jadi pada dia? Dia ditimpa sakit gila. Dia ambil biji kurma, dunia gitu saja. Ini dalam rumah tangga Rasulullah yang dijaga oleh Allah sendiri. Jadi tolong bagi tahu isteri kita, kena dulukan Islam. Bila ada Islam,
Bila ada iman, baru ada qanaah. Kalau tak ada Islam, tak ada qanaah, kita berpusat kepada nafsu. Dua elemen dalaman kita, diisi macam mana pun takkan penuh. Yang pertama akal dengan ilmu, yang kedua nafsu dengan dunia. Nafsu tidak ada batas dan tidak ada puas. Kadang-kadang, minta maaf ya, kita jadi miskin apabila kita mendapat nikmat. Contoh, dapat bonus 5 bulan gaji. Banyaklah kan? Bila 5 bulan gaji, mula tukar kereta, baiki rumah, tukar pemaidani, beli lampu baru, bajet. Tak cukup bonus yang 5 bulan. Jadi miskin daripada sebelumnya. Betul? Ketika dunia datang, kita tambah keinginan, kita jadi miskin daripada sebelumnya. Baik, saya tanya, kembali kepada kuliah tauhid kita. Allah kaya, Al-Ghani, Maha Kaya. Apa bukti Allah Maha Kaya? Dia tengok perbahasan yang disampaikan oleh Tok Guru kita. Allah kaya bukan kerana Allah memiliki. Walaupun Allah memang memiliki. Allah memiliki dunia ini, Allah memiliki planet-planet, bintang-bintang semua, Allah punya. Tetapi kalau kiamat hancur, Allah miskinlah. Bukan. Perbahasan ilmu tauhid mengatakan Allah itu kaya kerana dia tidak menghendaki makhluk, tetapi makhluk menghendaki dia. Dia tidak menghendaki apa pun. Jadi orang yang kaya ialah orang yang kurang keinginan dan keperluannya kepada dunia. Itu orang kaya. Bukan kerana dia memiliki harta. Bukan. Boleh faham maksud saya? Sebab itu, sekarang ni, orang yang melakukan rasuah bukan orang miskin, tapi orang kaya. White collar crime. Jenayah collar putih. Sekarang ada jenayah kopiah putih. Ada juga. Minta maaf yang pakai kopiah saya kebetulan. Minta maaf ya. Kata. Ya. Kenapa? Dia dah kaya, tetapi dia lakukan rasuah lagi. Kenapa? Kerana apa? Kerana dia masih banyak keinginan dan keperluannya. Dia hati kita tidak boleh ada dua cinta. Hanya ada satu cinta saja yang ada dalam. Kalau ada satu cinta lagi keluar. Kalau ada yang nombor dua, nombor satu keluar. Cinta Allah dengan cinta dunia. Bila ada cinta Allah, dia ada kaya hati. Bila ada kaya hati, sikit cukup. Banyak boleh diagihkan. Bila kaya hati ada di dalam hati kita, sikit sabar, banyak syukur. Bila dunia ada dalam hati kita, cinta Allah keluar. Cinta dunia yang ada. Sikit tak cukup, banyak tak puas. Macam minum air laut, makin minum makin haus. Tu. Jadi pada hati kita, Allah tak ciptakan kita dua hati, satu hati saja. Serahkan kepada Allah. Baru ada kepuasan. Sebab tu datang ayat mengenai pilih Allah dan Rasulnya atau pilih dunia kepada isteri Rasulullah. Itu jugalah yang kita kena bisikkan kepada isteri kita. Ataupun isteri membisikkan kepada suami. Pilih Islam ataupun pilih dunia. Itu ubat dia. Tak ada lain. Dunia sebagai alat untuk perjuangan kita. Ya, baik. Seterusnya, ya, saya dah janji tadi bagi. Ya, yang ini tunggu dulu ya bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Huda Fauzi. Soalan lebih kurang yang tadi, tapi yang tadi permulaan kahwin, maksudnya niat. Dan bagaimana kalau kita berhadapan dengan ujian semasa perkahwinan, iaitu suami mahu memiliki isteri secara mutlak, maksudnya tidak mahu berkongsi bersama masyarakat. Dengan contohnya macam awak duduk kat rumah, biar saya bekerja, sedangkan suami hanya mencari materialistik dan isteri hanya duduk di rumah tanpa memberi sumbangan. Maksudnya duduk di rumah, suri rumah dan berkhidmat untuk suami semata-mata lah. Okey, lepas tu secara tidak langsung muslimat-muslimat lain yang mendengar ataupun maksudnya fobia dengan untuk berkahwin kerana takut mereka nanti tidak dapat bebas bekerja, maksudnya dengan setelah belajar bertahun-tahun tapi berakhir dengan menjadi suri rumah. Okey, wallahualam. Terima kasih. Subhanallah, mudah-mudahan Allah pandu hati untuk jawab. Kalau salah, minta diampunkan. Mudah-mudahan kalau salah pun jadi batu loncatan untuk mendapat yang lebih benar. Sebab itu kita berhati-hati memilih suami kita. Kena berhati-hati memilih isteri kita.
bila seorang perempuan memilih seorang lelaki, dia artinya dia memilih pemimpin untuk dia dan anak-anaknya. Bila seorang lelaki memilih seorang wanita, sebenarnya dia sedang memilih madrasah atau sekolah untuk anak-anaknya. Jadi kena berhati-hati. Ya, kita nak bagi ketaatan itu kepada siapa. Sebab itu selalu saya pesankan, ya, cara mendapat jodoh yang baik, yang pertama, jadi baik. Bila kita jadi baik, Allah akan bela kita. Dijanjikan kalau kita betul jadi baik, insya-Allah pasangan kita baik. Itu penting. Yang kedua, ikut pilihan orang yang baik. Ya, ikut je pilihan orang yang baik. Kerana orang yang baik ni, orang yang soleh, ya, ustazah kita ke, guru kita ke, sahabat kita yang rapat, dia cinta kita macam dia cinta diri dia. Jadi dia akan pilih calon, ya, yang paling baik kerana dia rasakan itu paling baik untuk dia. Itu penting. Dua. Yang ketiga, ikut cara yang baik. Kalau kita dah ikut ketiga-tiga cara ni, insya-Allah, suami itu adalah suami yang baik, yang memahami perjuangan kita. Itu satu sudut saya lihat. Sudut yang kedua ialah kena faham tugas wanita dalam Islam. Ya, peranan wanita. Saya nak bercakap bukan saja pada wanita tetapi pada lelaki juga. Yang pertama, tugas wanita sebagai isteri. Ya, isteri yang bertanggungjawab kepada harta dan kehormatan rumahnya dan suami serta anak-anaknya. Ya, dan sebagai isteri dia jadi manager dalam rumah tangganya, pengurus, suami sebagai leader. Yang kedua, tugas seorang wanita sebagai ibu. Dia adalah madrasah kepada anak-anaknya. Sebab itu perangai ibu sangat dekat kepada perangai anak. Sebab tu nak dapat anak yang baik, pilih ibu yang baik. Dalam sejarah, kalau isteri-isteri para nabi tidak beriman, anaknya selalunya tidak beriman juga. Apa yang berlaku kepada isteri Nabi Lut, apa yang terjadi kepada isteri Nabi Nuh alaihissalam. Oleh kerana dia tidak beriman, anak ikut selalunya. Jadi peranan yang kedua bagi seorang wanita ialah ibu. Yang ketiga ini juga perlu dipahami. Peranan wanita yang ketiga ialah sebagai mujahidah, sebagai pendakwah dai, sebagai murabbi kepada umat. Jadi, ya, selain dia mendidik keluarganya, selain daripada menjaga suaminya dan rumah tangganya, dia juga ada tanggungjawab untuk membawa Islam dalam masyarakatnya. Ini yang ditunjulkan oleh isteri-isteri Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah sebagai maha guru kepada para sahabat. Kita tengok ada macam saya tak ingat namanya, tetapi ada jururawat dalam perang oleh tentera Islam, jururawat. Dan kalau kita tengok dalam senarai banyak murabbi-murabbi yang terdiri daripada kaum wanita. Yang murabbi ini bukan saja mendidik anak tetapi mendidik masyarakat. Jadi para suami kena faham bahawa ada tuntutan peranan yang ketiga pada seorang wanita. Cuma apabila terjadi macam mana perbezaan pandangan di dalam rumah tangga kita, suami minta kita di rumah, ya, sedangkan kita nak keluar dan sebagainya, ya, caranya macam mana? Caranya kita tidak boleh keluar rumah dengan menderhakai suami kita, jangan. Ya. Tetapi berbincang dengan baik-baik, ya. Fahamkan balik, mari kita berbincang balik dengan isteri kita, dengan suami kita, dan ajak nakib-nakib kita, ataupun cari ustaz-ustaz kita, ya, ataupun kita cari syekh-syekh kita yang disepakati oleh orang. Maksudnya disepakati oleh suami kita dan kita. Sebab tu dalam rumah tangga Rasulullah, dengar ya, bila Rasulullah ada persisihan dengan Siti Aisyah, Rasulullah sendiri mengambil orang ketiga untuk menyelesaikan perbezaan pandangan antara dia dan Siti Aisyah. Orang ketiga dia siapa? Bapa mentua dia dan ayah kepada Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar.
Ya. Bila kedua-duanya pada keduanya nak luahkan semua. Waktu itulah Rasulullah bila nak luahkan apa sebenarnya, Siti Aisyah dia keluar cakap. Ini wanita cakap yang betul-betul je, kena tampar dengan Sayyidina Abu Bakar. Cakap yang betul-betul je. Ya. Atau yang benar saja je. Dia kata kalau Rasulullah nak bagi tahu, terus Sayyidina Abu Bakar tampar Siti Aisyah. Langsung Siti Aisyah lari, duduk belakang Rasulullah balik, aman balik. Ya. Sebab Rasulullah mana pernah bohong. Betul? Ya? Itu orang ketiga tu boleh mendamaikan kita. Sebab itu minta maaf ya, sekarang kita kena create network jamaah yang ada nakib, jemaah yang ada usrah dia macam ni. Jadi bila ada masalah, kita boleh rujuk pada orang yang ketiga yang disepakati oleh kedua-duanya. Sekarang tidak, rumah tangga kita terbiar. Sini kita bawa terpisah, terpinggir. Bila ada masalah, mana orang ketiga? Adalah orang tiga tapi batu api. Hang jangan buat macam ni, hang bubur lagi macam ni. Habislah. Ya? Dia nak orang yang soleh. Jadi nak macam mana nak orang ketiga orang yang soleh? Kena duduk dalam kelompok orang yang soleh. Itu yang dikatakan jamaah. Itu kata majlis pengajian. Itu yang dikatakan majlis usrah. Sebab tu Islam ni mata rantai. Putus satu, dia putus semua. Boleh faham ya? InsyaAllah One Heart Creative Solution ni boleh. Bukan saja buat seminar macam ni. Lepas ni kita mesti bentukkan, ya, dikatakan mentor, mentee ni, ya, usrah-usrah balik dan sebagainya, supaya ada kekuatan ikatan ini. Bila ada masalah, kita boleh merujuk kepada murabi kita. Boleh, ya? Ini penting. Okey, silakan. Anak tadi, ya? Kita bagi yang bawah dulu nak? Ya? Okey. Sebab saya nampak yang ini dulu tadi, ya? Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, Ustaz. Subhanallah, pertama kali saya nak cakap, rasa terubat rindu dengar sentuhan hati daripada Ustaz. Sabar nak tunggu minggu depan. Soalan saya, bagaimana untuk hadapi situasi ketika iman sedang turun? Maksudnya contohnya bila perjuangan untuk kita membawa ahli keluarga dekat dengan Allah, untuk cinta kepada Rasulullah, dia macam terlalu banyak cabaran. Sampai masa kita akan rasa lemah, kita akan rasa macam nak putus asa, kita akan rasa nak lepas tangan. Dan kadang-kadang ada juga masa yang kita rasa macam, kenapa Allah bagi keluarga macam ni? Alhamdulillah. Jadi saya minta pandangan Ustaz bagaimana untuk menghadapi keadaan ketika situasi iman sedang turun begini. Dan yang kedua, bagaimana untuk memotivasikan hati-hati yang mereka merasakan keluarga aku sendiri pincang, jadi aku tak boleh nak keluar berdakwah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, ataupun aku sendiri pun tak bagus, takkan aku nak pilih suami yang sangat bagus, macam itulah. Jadi macam mana, apa pendapat Ustaz? Okey. Terima kasih anak yang bertanya. Saya nak bagi satu teks, ya, tagline, ya. Kita tidak akan kalah selagi kita tidak mengalah. Maksudnya, walaupun iman kita peringkat teruji sangat, kita lesu sangat diuji, bertalu-talu, bertubi-tubi, tapi jangan kita mengalah. Selagi kita tidak mengalah, selagi itulah kita tidak kalah. Itu satu. Yang kedua, kita kena fikir bahawa ujian-ujian datang, kadang-kadang cabaran-cabaran datang, kadang-kadang bukan untuk melemahkan iman kita, tetapi sebenarnya Allah datangkan ujian itu untuk menguatkan kita. Kerana dengan ujian itulah kita ada rasa yang macam tu, rasa tak selesa dengan iman kita. Sebab tu saya tulis dalam entry yang terbaru tadi tengah hari, kita kena curiga selalu keikhlasan kita. Kerana apabila kita curiga selalu tentang keikhlasan kita, itulah petunjuk kita sedang berjalan menujunya. Tapi kalau kita tak curiga, kita feel comfort, iman kita dah kuat, betul, kita dah ikhlas, waktu itu kita akan kalah. Jadi
ujian datang dalam rumah tangga kita, pada diri kita, itu baik. Kerana dia mengingatkan balik kepada muhasabah untuk mengukur kekuatan kita. What happened to you, dengan berbanding what happened in you, what happened in you is more important than what happened to you. Apa yang berlaku di dalam hati kita sebenarnya lebih utama, lebih penting daripada apa yang berlaku kepada kita. Sebab itu, apabila ada cabaran, kita kena lihat begini, anak ya. Pokok dia boleh hidup dengan baja, dan baja selalunya adalah benda yang busuk dan benda yang jijik. Begitulah ujian. Nampak pedih, nampak sakit, tetapi itu sebenarnya baik untuk kita. Dibandingkan dengan anda rasa kita dah selamat. Itu lebih bahaya. Ujian sukar dengan ujian dalam bentuk kesenangan, para sahabat Rasulullah lebih takut, lebih gentar kepada ujian yang senang daripada ujian yang susah. Saya buat contoh. Angin, dia nak jatuhkan seekor katak yang sedang berada di atas pokok. Pegang pokok. Angin yang pertama, dia tiup kuat-kuat. Makin kuat katak ni pegang pokok. Betul. Angin yang kedua tukar taktik. Dia hembus pelan-pelan. Bayu yang bertiup, damai, nyaman. Akhirnya katak ngantuk. Ngantuk-ngantuk, jatuh. Jadi, begitulah manusia. Yang paling penting, apabila dia uji, dengar betul-betul. Saya ingin, bukan daripada kata saya, yang saya baca daripada Hayatus Sahabah, kisah para sahabat, very simple, buku tu diulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diuji, dia terus musibah yang menimpa keluarganya atau dirinya, dia terus turun daripada untanya atau kudanya, terus Rasulullah menghadap kiblat dan solat 2 rakaat. Wasta'inu bisabri wassalah. 2. Sabar dan solat. Jadi ingat, bila kena uji je 2S, ingat. Sabar, solat. Macam ni. Apabila diuji, ujian datang, subhanallah, itu adalah isyarat untuk kita kembali kepada yang memberi ujian. Boleh faham? Bila kita rasa tak selesa, Allah rasa putus asa, macam mana semua tak kena, rumah tangga kita tak macam dulu, itu satu isyarat sebenarnya. Satu isyarat yang Allah panggil kita untuk kembali kepadanya. Supaya apabila kita kembali kepada Allah, kita akan dapat kekuatan. Itu yang kita katakan, jangan minta hidup yang mudah, tapi minta hati yang tabah. Hati yang tabah, hati yang akrab dengan Allah. Tak salah kalau kita mengadu kepada Tuhan, ya Allah, aku ada masalah yang besar. Tapi alangkah baiknya, sebelum kita berdoa begitu, kita berdoa minta, ya Allah, Engkau lebih besar daripada masalahku. Jadi artinya, dalam hidup kita, kalau kita ada ujian, ada kelemahan yang kata ada lesu dan sebagainya, itu dah isyarat dah. Tuhan memanggil. Tuhan memanggil kita. Cepat kembali kepada Allah. Itu satu. Artinya baik. Yang kedua, macam mana kita nak bawa hati kita? Hati ni kuat dengan zikir. Zikir ni pelbagai. Tapi yang paling penting, zikir, bila hati kita dah lesu, dia ada 2 zikir. Satu, zikir ingat Allah, yang dikatakan di dalam Al-Quran apa dia? Wa aqimus solah li dzikri. Dan dirikanlah solat sebagai untuk ingat Allah. Rasulullah SAW bila dia nak pesan kepada Sayyidina Bilal untuk azan, Rasulullah tak kata direct, azan wahai Bilal. Tapi Rasulullah kata, arehna bisolah ya Bilal. Rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Artinya bila kita berehat nak? Kita rasa kudrat kita kuat. Sebab tu kita tak bergantung kepada Allah. Cuba kita ngaku lemah. Diuji, kembali kepada memberi uji. InsyaAllah kita akan ada kekuatan. Yang pertama, hati mesti diubat dengan solat. Paksalah. Tak kiralah sama ada kita I have to pray ataupun I need to pray, tak kiralah. I have to pray itu paksa. I need to pray, kita cinta dengan solat. Dia ada beza tu. Kalau kita cinta
dengan solat, dalam solat kita rasa keringanan, kelapangan. Tapi kalau kita terpaksa solat, kerana itu wajib, kita akan rasa ringan selepas solat, bukan semasa solat. Boleh faham? Tapi tak kira lah antara dua, cinta ke terpaksa, solat je. Kerana dalam solat, kata Imam Ghazali, akan dibukakan untuk hati itu pembukaan-pembukaan yang tidak akan dibuka di luar solat. Jadi solat ni sebenarnya silah, hubungan dengan Allah. Hubungan solat dengan kita macam hubungan kapal terbang dengan menara kawalan. Dia mesti 5 minit sendiri, dia mesti ada bagi. Kalau 5 minit saja, kalau pesawat tu dia tak bagi isyarat, tak berhubung dengan menara kawalan akan tugaskan untuk mencari. Kapal terbang tu mesti ada masalah. Jadi artinya solat adalah silah hubungan kita dengan Allah. Seperti mana pesawat dengan menara kawalan. Kena ada selalu. Jaga solat. Ya, sama ada dipaksa atau kerana cinta, buat aja dulu. Tak kiralah. Yang kedua, ubat kepada hati, ingat mati. Hati mati bila lupa mati. Hati hidup apabila ingat mati. Kena ingat mati. Kita ni lupa mati. Sebab tu rela mengumpat. Cuba kalau kita nak buat maksiat, ingat mati. Takkan kita buat maksiat. Sebab tu, saya katakan, bila penat berlari dalam kehidupan ini, istirahat dengan mengingati kematian. Mati ni rehat bagi kita. Sebab tu bila kita penat buru dunia, ingat akhirat. InsyaAllah kat situ. Cuma, minta maaf, solat, ingat mati, ingat akhirat ini adalah perkara-perkara yang janggal di akhir zaman ini. Kerana apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, semua dunia saja. Kita tengok ya, buka majalah, rumah besar, kenderaan mewah, resepi makanan, nak urus, nak langsing, nak mulus, nak putih, semua itu. Ya, tak ada buka, ada ingat akhirat? Tak ada. Cerita di kedai kopi, kalau kita kedai masuk kedai restoran, terus ingatlah mati wahai tuan-tuan. Tak adalah. Semua sini cerita bola, sini cerita ini, sini cerita ini, cerita ini. Ya. Itu circle of concern kita yang kita tak boleh kawal. Tapi dalam rumah tangga, kenapa kita tak mulakan bercakap soal-soal ini? Pada diri kita, pada isteri kita dan anak-anak kita. Ya? Sebab tu hidupkan pembacaan hadis dari dalam rumah kita. Ada buku hadis, baca aja. Ya? Ada nur dia nanti. InsyaAllah. Itulah cara kita nak didik hati kita. Selain daripada sahabat yang saya kata, selain daripada majlis ilmu, selain daripada murabi yang baik, syekh yang baik, mesti ada murabi. Ya, mesti ada guru dalam kehidupan kita. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidah Amin. Saya ingin bertanya soalan dari Ustaz tentang soalan yang saya rasa soalan pokok ataupun asas dalam banyak masalah keluarga pada hari ini, seperti gejala tidak solat, tidak puasa. Jadi saya rasakan puncanya adalah kita tidak kenal kepada siapa Tuhan kita, Allah. Bagaimana untuk taat jika cinta pun kita tak kenal, cinta pun tak hadir. Macam mana untuk cinta kalau kita kenal pun tidak. Jadi mungkin kita hanya kenal nama. Saya ingin tanya bagaimana kita ingin membawa keluarga kita untuk kenal dengan Allah dengan cara yang betul, supaya dengan hadirnya kenal tu kita boleh cintakan dia dan moga-moga kita boleh taat pada dia. Sekian Ustaz. Kenal soal hati. Kenal bukan soal akal. Kalau kita kata tentang Allah, kita dah belajar dah. Siapa yang belajar kaedah tauhid sifat 20, dia tahu Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, semua ya. Ada juga orang belajar tauhid cara tauhid uluhiyah dan rububiyah. Ada juga belajar tauhid secara asma wa sifat, ya. Asmaul husna tu dihurai satu-satu, ya. Kita dah tahu. Tetapi itu sekedar ilmu yang ada di kepala. Dia ada beza antara pengetahuan agama dengan kemahuan beragama. Sebab tu dulu kita belajar pengetahuan agama Islam.
dapat A1 tapi tak solat. Sebab pengetahuan agama Islam kita belajar macam kita belajar fizik je. Kita belajar fizik, kita tumpahkan ke kertas peperiksaan. Kita belajar solat pun begitu, dijawab dalam peperiksaan. Tapi sekedar otak kiri. Sebab itu para ulama dia kata ilmu yang sebenar, apa dia ilmu yang sebenar? Ilmu itu ialah yang sebenar ialah ketibaan makna pada hati. Ketibaan makna pada hati. Hingga kita terasa manusia ni dia bertindak bukan atas apa yang dia fikirkan, tetapi atas apa yang dia rasa. Sebab tu ilmu tu nak masuk ke dalam hati. Tapi tak salah kita belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid. Tapi saya pernah tulis dalam majalah Solusi, dia kata ilmu tauhid itu, kata Imam Ghazali, ya, tidak akan sampai membawa kepada iman sekiranya tidak diasah dengan ibadah. Jadi belajar ilmu terus diasah dengan ibadah. Ibadahlah, ibadah khusus. Utamanya solat seperti kata tadi, baca Quran. Ibadah-ibadah ni akan mengasah keyakinan kita kepada Allah hingga keyakinan itu masuk ke dalam hati. Bila hati baru datang yang dikatakan arif. Arif artinya kita kenal. Bila kita kenal, baru datang cinta. Sebab tu sejauh mana kita cinta Allah, ialah sejauh mana kita kenal Allah. Itu saja. Sebab itu, bagaimana kita nak memulakannya di dalam rumah tangga kita, kena bermula dengan ilmu lah. Sebab tu selalu kata, al-ilmu nurun wa jahlun dalamun. Ilmu adalah cahaya, kejahilan adalah kegelapan. Sebab tu bawa diri kita dan keluarga kita kepada majlis ilmu. Ya? Sebab itu kata Imam Syafi'i, siapa yang selalu enggan dan create alasan untuk tidak hadir ke dalam majlis ilmu, kata Imam Syafi'i apa? Takbir ke telinganya 4 kali. 4 kali ni solat jenazah. Orang tu dah mati dah. Mati hati dia. Orang mati jasad, mudah aja. Kita mandikan, kita kafankan, kita solat, kita kebumikan. 4 aja. Tapi orang yang mati hati ni, kalau dia jadi ayah, dia rosakkan anak-anak dia. Kalau jadi suami, dia rosakkan isteri dia. Kalau dia isteri, dia rosakkan keluarga dia, anak-anak dia dan sebagainya. Sekarang, kita tengok musim kemarau, terbakar semua. Semua orang catu air, semua orang takut. Air tak cukup lagi, ada bekalan tu. Kemarau, kering air ni boleh dilihat dengan mata tau. Tetapi kemarau iman dan kemarau ilmu sebenarnya lebih dahsyat daripada kemarau yang sedang kita lalui sekarang. Tapi tak ada orang beli baldi nak tumpang air iman. Tak ada orang nak fikir. Kemarau ini berakhir dengan neraka. Tapi orang tak nampak. Sebab dia hanya dapat dilihat dengan pandangan mata hati. Tapi kalaulah ada orang seperti mana, para sahabat, dia tengok keadaan kita sekarang, subhanallah. Dia kata, apa manusia ni? Mengaku Islam. Sebab tu saya teringat dulu, dia kata, kalau kita duduk zaman sahabat, kita akan kata mereka gila. Mana tak gilanya? Kalau kita baca dalam kisah para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, dia letak batu-batu dalam dia punya mulut. Orang tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa letak batu-batu dalam mulut? Nak didik mulut ni supaya jangan mengumpat. Mana tak gilanya? Kalau kita jumpa, tengok para sahabat, kebanyakan mereka kadang-kadang musim kelaparan dan sebagainya, mereka letak batu dan ikat batu pada perut mereka. Mana tak gilanya? Dia beli, dan dia ada kepala kambing, dia bagi kepada jirannya, berpindah satu-satu balik kepala kambing tu pada rumah yang mula. Mana tak gilanya? Ketika dia nak minum air, ketika sahabat sedang cedera parah di dalam peperangan, dia nak minum air, terdengar sahabat, dia bagi. Nak minum air, tengah lagi air, dia bagi. Akhirnya ketiga-tiganya meninggal dunia. Syahid. Air, siap gitu. Sebab mendahulukan ni. Ini kita kata gila. Hari ini, kalau orang potong je kereta kita, dengan cara kurang jauh, terus kita menyumpah betul. Orang potong queue je kita beratur. Orang potong queue, tak tahu adab ke? Belakang lah. Tak ada. Zaman sahabat mereka mengorbankan nyawa. Sebab tu kita kata mereka gila kalau kita hidup zaman mereka. Back to apa? Bukan back to future. Back to apa? Belakang balik.
Tetapi kalau sahabat duduk zaman kita, dia tak syak kita ni macam bukan orang Islam, minta maaf. Pagi-pagi beriman, sat lagi bila tengah hari tengok bergaul bebas, dedak aurat, ambil riba, mengumpat dan sebagainya. Ni orang Islam ke? Inilah perbandingan kita. Kita lihat kebahagiaan mereka seolah-olah penderitaan. Mereka lihat kita punya Islam bukan macam orang Islam. Ini dalam hadis ada kata, nanti di akhir zaman ada orang yang pagi-paginya Islam, kufur waktu petang. Islam pula petang, kufur waktu pagi. Islam kufur, Islam kufur, macam tu. Jadi ini saya gambarkan tadi. Puncanya tadi kita tak kenal kepada Allah dengan mata hati. Yang kedua, kita tengok macam mana pun perlukan jemaah. Bermula daripada keluarga kita, Dua, kena jaga dalam keluarga. Sikit lagi 3 minit. Solat berjemaah dengan makan berjemaah, kena jaga. Solat berjemaah hablum minallah dalam keluarga, makan berjemaah hablum minan nas dalam keluarga. Jangan jadi keluarga yang abang makan pukul 11, ini makan pukul 12, yang ini makan. Walaupun kadang-kadang tak dapat dielakkan, tetapi mesti diusahakan dalam 1 minggu ke, dalam 1 hari ke, dalam 3 hari sekali, mesti ada makan berjemaah. Makan berjemaah ni penting, walaupun dia nampak kecil. Sebab dengan makan berjemaah, subhanallah, banyak perkara yang boleh diselesaikan waktu makan berjemaah. Islam ni mekanisme, tahu. Kalau kita jaga solat, dia datang rangkaian-rangkaian dengan solat. Taharah datang, kebersihan. Time management datang, betul. Kepimpinan datang, ada imam, ada makmum. Buat solat tu, mungkin solat satu je, tetapi dia datang perkara-perkara yang lain yang mengiringi kalau kita nak buat solat. Betul. Begitu juga makan berjemaah. Makan berjemaah kalau tak ada gaduh je boleh makan, tau. Tengok gaduh dengan isteri, boleh makan? Tak, you makanlah, I tak nak makan. Betul. Artinya kalau ada program, mula-mula kita buat program, lama-lama program buat kita. Boleh faham maksudnya? Program makan jemaah ni ada, program solat berjemaah ni ada. Jadi bila solat jemaah mesti ada salam, betul. Tadi gaduh waktu zuhur, bila waktu asar solat jemaah mesti salam balik suami, betul. Tak adalah masalah. Kita dah ada program macam tu, betul. Ini penting. Begitu juga makan berjemaah di rumah kita, kena ada untuk kita suami isteri bersama-sama. Makan berjemaah tu mesti ada imam dan ada makmum. Makan berjemaah ada pengorbanan. Dalam makan berjemaah, dalam kita baca, hendaklah sentuh lauk yang paling hampir dengan kita. Yang paling hampir dengan kita ialah air basuh tangan, dekat aja. Yang lauk jauh. Di situlah letaknya pemimpin. Pemimpin waktu itu dia tengok anak dia jauh, dia ambil makan, dia letak. Betul. Kepada anaknya. Oh, anak ni sekarang kari. Kita tak boleh buat semua kuah masa. Kari, alung okey. Tapi angah tak boleh, dia tak tahan pedas. Ada kicap, angah makan kicap. Itulah pemimpin. Kepimpinan dalam makan berjemaah, dia akan membawa kepada hablum minan nas yang lebih besar. Okey, kata dalam hadis, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang cukup untuk 6 ataupun 8 orang. Ada dalam hadis ni. Saya tak ingat dia punya ratio. Tetapi begitulah. Kenapa cukup? 4 orang makan berjemaah, bukan makan dalam talam tu. Walaupun hidang lain-lain, tetapi makan berjemaah tu konsepnya dengar kita nak mengenyangkan orang lain. Kalau makan satu talam pun niat nak mengenyangkan kita, itu bukan. Conquer dulu lauk. Dalam talam, tapi dia pada makan berjemaah ni pada niat dia, niat nak mengenyangkan orang lain. Contoh, ada 4 orang, A, B, C, D. Makan-makan niat, saya nak mengenyangkan A, kata B. B kata saya nak mengenyangkan C. C nak mengenyangkan D. Apa yang terjadi? Semua kenyang, betul. Sebab masing-masing nak niatkan orang lain. Inilah rahsianya. Dan Allah akan turunkan barakah pada makanan itu. Kerana jemaah. Sebab yadullah, tangan Allah ataupun kuasa Allah tu, rahmat Allah tu berada pada jemaah. Jadi bila makan berjemaah, Allah cukupkan makanan tu. Allah berkatkan. Saya pernah pergi ke negara Arab, kita dah kenyang. Dia bagi lagi makanan banyak. Syekh ni kata, makan. Kita kata dah kenyang. Tak, makan dulu. Dia guna mazhab Abu Hurairah, dia kata. Mazhab Abu Hurairah tahu, Kalau kita tengok kisah
para sahabat, Abu Hurairah satu hari dia keluar, dia lapar sangat. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Dia tanya kepada Sayyidina Abu Bakar satu soalan. Soalan tu bukannya pasal nak tanya soalan. Dia harap dengan tanya soalan tu Sayyidina Abu Bakar ajak dia ke rumah makan. Tapi tanya-tanya tak keluar juga pelawan. Akhirnya direct lah Sayyidina Abu Bakar kata, aku pun lapar juga. Jumpa Sayyidina Umar. Akhirnya jumpa-jumpa sampai ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah, datang satu bejana isi susu. Ya, isi susu kambing. Ya, bejana tu pendek, sikit je. Ya. Ingat Abu Hurairah nak makan lah, nak minum lah susu tu. Ada 4 orang je. Oh, kata Rasulullah, panggil ahli sufah. Aduh, ahli sufah ni orang yang duduk di serambi masjid, yang tugas mereka ambil ilmu dan jihad aja. Dia tak ada keluarga, dia tak ada apa. Dia ilmu jihad itu je. Mereka ni. Ya. Mereka ni hidup, kalau Allah tak buka rahsia mereka, kita tak tahu dia miskin. Allah buka rahsia dalam Al-Quran, mereka ni tak pernah minta-minta. Tapi mereka ni miskin. Mereka ni kelaparan. Rasulullah tahu. Rasulullah ajak. Bila ajak, kata Abu Hurairah, habislah aku. Minumlah. Minum. Sampai last kali, tinggal Abu Hurairah dengan Rasulullah saja. Rasulullah kata minum. Dia minum air susu yang tadi dah. Minum ya. Dah tak ada sampai lagi. Perut ni dah penuh. Tapi air susu tu tak habis-habis lagi. Jadi guru tadi, yang bila saya datang ke rumah dia kata, awak kena makan pakai mazhab Abu Hurairah. Maksudnya kena makan sampai penuh perut. Betul? Dia kata makan. Mazhab Abu Hurairah. Dia kata, sebab makan di rumah tetamu ni tidak kena hisap. Betul? Jadi saya nak menunjukkan tadi makan berjemaah tu ada berkat ni. Berkat bagi ketenangan, berkat bagi lazat dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itu sajalah yang sempat ya. Saya memang tepat masa, dia kata 5 minit sebelum tamat. Saya dah masa 5 minit dan saya berhenti setakat ini. Wabi wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Boleh tak saya nak dapatkan satu je soalan? Okey, tanya pengurusi. Macam mana pengurusi? Boleh ke? Okey, pengurusi bagi laluan. Okey, saya. Terima kasih nak Okey. Okey, Ustaz, saya bagi satu situasi kat sini. Okey. Situasi ni macam ni, macam apa yang Ustaz sampaikan sebentar tadi. Kita tahu solat itu merupakan tunjang ataupun kepala kepada segala ibadah. Maka kalau kita jaga solat kita, maka akan terjagalah hubungan kekeluargaan tersebut. Jadi dekat sini saya nak bagi satu situasi masalah yang dihadapi oleh kawan baik saya, di mana ibu dia seorang yang sangat menjaga solat dan rajin membaca Al-Quran. Tapi saya tak faham satu perkara ni. Ibu dia seorang yang sangat panas baran. Panas baran dia bukan panas baran biasa-biasa, Ustaz. Dia macam memaki hamun anak-anak dia, mengeluarkan kata-kata yang kesat. Lepas tu sampai satu masa ni memang mak dia pukul dia. Pukul, tumbuk dia, sepak dia. Yang lagi sedihnya bukan ibu dia je, termasuk ayah dia. Jadi saya memang baik dengan dia. Jadi saya tersentuhlah dengan bila dia mengadu masalah tu dekat saya. Jadi sebagai seorang rakan, Ustaz, apa yang saya boleh bantu dia? Jadi saya tak faham sebenarnya kenapa sedangkan mak ayah dia sangat menjaga solat, rajin baca Al-Quran, tapi tak ada sifat amarah tu menguasai diri mereka tanpa mereka terlalu mengikut nafsu lah, nafsu amarah, lepas tu tak sabar. Saya tak faham. Kadang-kadang depan orang ramai pun, maksud saya kalau saya datang rumah dia pun, mak dia buat benda yang sama. Jadi macam mana, Ustaz? Saya tak faham kenapa terjadinya masalah yang macam ni, sedangkan mereka tu jaga solat. Terima kasih, itu saja, Ustaz. Pertama, untuk mendapat jawapan yang lengkap, masa yang ada sangat terbatas. Ya. Bukan saja masa terbatas, tapi keupayaan, ilmu dan pengalaman saya pun terbatas. Cuma saya syorkan pada yang bertanya, supaya baca buku simple je, Fadilat Solat. Fadilat Solat ya. Dalam Fadilat Solat ni ada kisah. Ya. Yang mana seorang datang bertemu dengan Rasulullah, dia kata, seorang tu dia mengerjakan solat tetapi dia masih mencuri. Apa jawab Rasulullah? Solatnya akan mencegah dia dari mencuri. Dalam perenggan yang lain, dalam bab solat juga, kalau solat itu tidak mencegah
kemungkaran, maka solat itu bukan solat. Dan diceritakan kepada Sayyidina Umar akan memilih pegawai-pegawai yang rapat dengannya, pembantu-pembantu, terdiri daripada orang yang sangat menjaga solat. Kerana Sayyidina Umar berkata lebih kurang, kalau seorang tu dia menjaga solat, kemungkinan besar dia menjaga amanah-amanah yang lain, tugas-tugas yang lain. Tapi kalau dengan solat pun dia tak jaga, dia tidak dapat diharap untuk menjaga amanah yang lain. Very simple. Kalau dengan Tuhan yang bagi kita telinga, mata, kaki, hidung, itu pun kita tidak berterima kasih, apalagi pada manusia yang tak bagi kita sebiji mata pun. Betul? Jadi orang yang tak solat ni, orang yang tak berterima kasih dengan Tuhan. Jadi apa jaminan dia berterima kasih kepada manusia? Itu yang ideal. Yang kedua, solat yang kita kerjakan sekarang ni, minta maaf saya memetik kata Imam Ghazali, tanpa khusyuk, solat hanya umpama bangkai yang dipersembahkan kepada Allah. Bangkai. Sebab khusyuk itu adalah roh pada solat. Jadi tanpa khusyuk, solat kita bangkai. Sebab tu dalam buku itu juga satu hadis, para ulama yang soleh, mereka apabila dia bagi salam pertama, salam kedua, dia tundukkan muka dia dan dia pegang kepala. Kerana ada hadis mengatakan, kalau solat kita khusyuk, kita jaga rukun-rukunnya, fa'linya, qaulinya, qalbi, solat tu akan naik seperti mana cahaya putih menghadap Allah, terus kepada Allah. Tapi kalau solat tu kita buat cincai, tak faham makna, tak faham maksud, qauli dan qalbinya, dia naik macam kain buruk dan dicampakkan balik ke muka orang yang solat. Sebab tu para ulama dia tunduk. Dia takut solat tu dicampakkan kepada muka dia balik. Explanation saya ialah, solat sekarang ni jadi ritual tanpa membina spiritual. Ritual, jadi rutin, kosong makna, tak tahu erti. Saya tidak menghakimi tadi. Kalau untuk adil, saya kena tengok betul-betul fatabayyanu. Ya, maksudnya kena saya selidik. Mak tu macam mana, ayah tu macam mana, anaknya tu, itu yang adil. Tapi saya ambil generalize, general. Ya, general kita ambil je cerita tu, kita ambil moral of the story. Jangan terikat pada personal. Baik. Solat kita sekarang jadi ritual tanpa membina spiritual. Sebab dia jadi rutin. Saya bawa cerita ni selalu dalam mana-mana saya ulang kali. Contoh ya. Kucing di kuil ashram. Selalu saya bawa cerita ni. Seorang Sami, dia nak menyembah berhala di tengah kuil. Dia diganggu oleh kucing kesayangannya. Kucing ni akan main-main dekat dia punya kaki, letak atas riba dia. Jadi hilanglah konsentrasi dia nak menyembah berhala besar di tengah kuil tu. Jadi apa yang dibuat oleh ketua Sami ialah apabila dia nak menyembah je kuil yang besar tu, dia ikat kucing tu di satu tiang. Begitulah dia buat setiap kali. Lama-lama kelamaan ketua Sami mati, tapi kucing masih hidup. Ketua Sami yang baru akan ikat kucing tu pada tiang setiap kali dia nak menyembah berhala. Lama kelamaan kucing mati, cari kucing baru. Dan setiap kali dia nak menyembah berhala, kucing tu akan diikat pada tiang. Dan akhirnya jadilah ritual dalam agama ni. Kalau ketua Sami nak menyembah berhala, kena cari kucing dan ikat di tiang. Boleh faham ya? Ritual. Orang tak tahu lagi apa makna. Dan ini juga berlaku pada solat kita. Kita tak tahu apa solat. Silah. Apa yang dikata solat? Yang dikata zikir. Apa yang dimaksudkan ketika kita, minta maaf ya, kita sujud, dahi kita yang paling kita muliakan ke tempat sujud, kita melebur dan melunturkan ego kita ke tempat pijak kaki. Menteri nak solat pun gitu, sultan nak solat pun gitu. Tetapi kita letak je dahi kita, tapi ego kita tak melebur. Ego kita tak luntur. Kenapa? Kita tidak faham makna. Dalam solat kita ada berdiri betul macam ni. Itu pengakuan bersalah, rasa berdosa. Tapi ada tak rasa berdosa tu dalam solat kita? Tak ada. Ketika kita rokok, minta maaf, mulut, perut dan dubur kita pada taraf yang sama. Macam binatang. Betul? Binatang yang separas. Mulut dia, perut dia, minta maaf, dubur dia. Waktu itu Allah hinakan kita. Supaya kita ada rasa kehambaan. Rasa kehambaan ni rasa miskin, rasa jahil, rasa hina. Rasa bodoh berdepan dengan Allah ketika dalam solat.
Dalam solat kita kembali kepada jati diri, kita hamba, dia Tuhan. Tapi tak ada makna yang begitu. Kita hanya tahu rukun solat 13 perkara, rukun fi'li, rukun qauli, satu dalam solat. Tapi tak ada penghayatan. Begitu juga puasa kita. Begitu juga haji kita. Pulang daripada haji, minta maaf, ya. Tidak ada kesan mabrur tu pada masyarakat. Puasa tak mendidik hawa nafsu. Kita hanya mengempang nafsu. Akhirnya pada bulan puasa nafsu kita makin kuat, bukan makin lemah. Sebab kita tak tahu roh ataupun maqasid, tujuan satu ibadah. Jadi inilah yang kita hilang balik semua perkara ni. Jadi saya tutup dengan satu rumusan bahawa kita minta maaf, saya yang banyak cakap, pasti bukan kalau, pasti saya yang banyak salah. Saya mohon ampunan maaf kepada tuan-tuan dan minta ampun kepada Allah. Kalau ada yang benar, ambil. Itu dari Allah, bukan dari saya. Dan daripada guru-guru kita, ya, daripada murabi-murabi kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk kita membentuk keluarga kita. Dan keluarga kita insyaAllah akan beri kita yang dikatakan ketenangan dunia sebelum ketenangan akhirat. Baiti jannati. Sebelum dapat syurga di akhirat, dapatkan dulu syurga di dunia. InsyaAllah. Kerana petunjuk kita dapat syurga di dunia, itulah akan kita dapat syurga di akhirat insyaAllah. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.